Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Ada sebahagian daripada kita yang berpuasa di musim Ramadan, alhamdulillah, tetapi dia tidak memakan sahur. Terutamanya anak-anak kita. Ada anak-anak kita yang remaja, mereka nak berpuasa, tetapi mereka malas bangun untuk bersahur. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam amat menggalakkan kita bersahur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda yang bermaksud, bersahurlah kamu, sebab pada sahur itu ada barakah, ada keberkatan. Keberkatan artinya kebaikan. Kebaikan di sudut kerohanian dan juga kebaikan di sudut fizikal dan yang seumpamanya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyuruh kita berpuasa dan berbeza dengan ahli kitab. Jadi kita berpuasa. Ahli kitab sebelum kita juga berpuasa. Berdasarkan Al-Baqarah 183. Allah mengatakan, Kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya kamu berpuasa sebagaimana orang sebelummu berpuasa. Jadi ahli kitab sebelum kita berpuasa. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi berkata, berpuasalah kamu tapi berbeza dengan ahli kitab. Bagaimana kita berbeza berbanding mereka? Dengan cara kita bersahur dan mereka tidak bersahur. Maka puasa itu penting. Nampaknya bersahur juga penting. Bila kita bersahur, kita berbeza dengan ahli kitab. Dan ini bab yang besar, artinya sebab kita nak berbeza berbanding mereka. Yang ketiganya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Riwayatnya sampai kepada kita daripada sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kami pernah berpengalaman dengan Nabi di musim Ramadan, berpuasa dengan baginda, dan kemudian sebelum subuh kami makan sahur dengan baginda. Kemudian ada orang bertanya pada sahabat Zaid bin Thabit, antara kamu sahur dan solat subuh, berapa jangka masanya? Sebab setengah kita merasakan pukul 12.30 malam, makan malam, sapa, itu boleh diniatkan sebagai sahur. Ada setengah malas nak bangun semula di waktu pagi, dia sebelum tidur, lepas tengok televisyen, dia makan malam, dia niat sahur. Begitukah cara kita bersahur? Maka ada sahabat ataupun ada orang bertanya pada Zaid bin Thabit, antara kamu sahur dan solat subuh, berapa jangka masanya? Maka Zaid bin Thabit mengatakan, masanya lebih kurang kamu membaca 50 ayat-ayat Al-Quran. Jadi, tak lama rupanya. Cuba tuan-tuan dan puan-puan baca 50 ayat Quran. Contohnya, Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sudah 2 ayat. Tak lama, lebih kurang 30 minit, setengah jam. Itulah masa Nabi dan sahabat-sahabat bersahur. Sebab itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, antara kebaikan orang yang berpuasa di musim Ramadan ialah mereka melewatkan sahur dan mereka mempercepatkan berbuka puasa. Jadi sahur dilewatkan. Dilewatkan artinya dekat-dekat dengan subuh. Dekat-dekat dengan subuh. Tapi jangan sampai terlajak hingga masuk waktu subuh. Dekat-dekat dengan subuh. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan awal tadi. Tapi berbuka puasa kena cepat. Cepat jangan sampai belum masuk waktu dah makan. Tapi maksudnya masuk waktu, jangan solat maghrib lagi. Jangan tilawatul Quran. Makan, buka puasa dulu, segerakan. Maka itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, rupa-rupanya
kebaikan sahur ini ada penemuannya di sudut sains. Walaupun orang barat tidak mengatakan sahur itu baik, tetapi ada penemuan mereka yang mengisyaratkan tentang kebaikan sahur. Sebagai contoh, BBC News pada tanggal 27 Mac tahun 2003 melaporkan tentang satu penemuan yang menarik, iaitu dalam masa 24 jam, makanan yang paling penting ialah sarapan pagi. Jika kita mengabaikan sarapan pagi, tapi kita menjaga waktu makan yang lain, tidak banyak manfaat dan faedah kepada kita. Sebab dalam masa 24 jam berpandukan kajian sains, makanan yang paling penting ialah sarapan pagi. Sehingga kan Dr. Mark Pereira yang melakukan kajian ini, Dr. Mark Pereira daripada Harvard, beliau merumuskan bahawa orang yang tidak bersarapan pagi, mereka berisiko tinggi diserang kegemukan. Mereka juga berisiko tinggi diserang penyakit jantung. Mereka juga berisiko tinggi diserang penyakit kencing manis. Kesemua ini penyakit bahaya. Boleh menyebabkan maut. Tapi puncanya begitu mudah. Mereka tidak bersarapan pagi dan penawarnya juga begitu mudah. Jangan abaikan sarapan pagi. Kita berpuasa di musim Ramadan sebulan penuh, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa itu. Dan kita tidak menjamah makanan lebih kurang 14 jam. Kalau kita campur dengan kita juga tidak bersahur, artinya kita tidak menjamah makanan lebih daripada 14 jam. Sebab itu Nabi galakkan kita bersahur, dan bersahur itu mengambil tempat sarapan pagi. Sebab itu Rasulullah SAW mengatakan pada sahur itu ada barakah, ada kebaikannya. Dan sains moden mengesahkan bahawa sarapan pagi merupakan makanan yang paling penting, dan Nabi pula menyuruh kita bersahur lewat dekat dengan subuh. Itulah waktu yang boleh kita kaitkan dengan sarapan pagi. Cuma ia bukan sarapan pagi biasa. Bukan. Waktunya menepati sarapan pagi. Ya, waktunya sahaja menepati sarapan pagi. Tapi ia bukan sarapan pagi biasa. Ia ibadah. Jika kita sebutkan sarapan pun, sarapan ibadah. Sebab apa? Sebab kita bangun ini kerana sunnah. Kita bangun ini kerana Allah. Kita bangun ini kerana ibadah. Kita bangun ini sebab tuntutan agama. Maka ia bukan sarapan pagi biasa. Ia sarapan pagi yang berkaitan dengan ibadah yang penting. Maka ia menjadi lebih istimewa. Di samping ia mendatangkan pahala, keberkatan, kebaikan, elok untuk kerohanian kita, juga berpandukan kajian saintifik. Ia baik untuk kesihatan sebab kita masih memelihara sarapan pagi, tapi sarapan pagi yang istimewa dinamakan sahur, yang ibadah, ia sunnah. Justru tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, jangan abaikan sahur. Di samping kita berpuasa Ramadan dengan baik di penjuru-penjuru yang lain, jangan pula kita kurangkan keberkatan ibadah kita dengan mengabaikan sahur. Pahalanya lengkap dengan kesihatannya, lengkap dengan ketakwaannya, dan ketakwaanlah sebenarnya yang kita kejar. Tuan-tuan dan puan-puan, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.